Antara pendapat ekstrim Imam Ibn Taymiyah yang membelah ijma' ialah sesiapa yang menjaharkan usolli, semayang, maka dia akan diminta untuk bertaubat. Kalau dia tak mau bertaubat, yuqtal, dibunuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi aliran ini dia muncul di Saudi, di sebuah tempat yang bernama Najd. Hari ini Najd itu adalah Riyadh. Di situlah lahir Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dialah lahir di situ. Ayahnya Abdul Wahhab orang besar, alim besar, qadhi di situ. Abangnya juga seorang ulama besar, Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Dia Muhammad bin Abdul Wahhab, abangnya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Belajar di kampung. Tuan-tuan, maklumat ni bukan saya hidup zaman tu, kan? Maklumat ni kita baca daripada buku dan kita dengar daripada orang ulama. Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni dia belajar di kampung, kemudian dia keluar. Ketika dia menyambung pengajian di luar, waktu itulah dia mula mendalami kitab seorang imam yang wafat pada tahun 728 Hijrah, Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah ni lama lah, 728 Hijrah, maksudnya ulama kurun ke-8. Syekh Muhammad Abdul Wahhab 1206, ulama kurun ke-13. Bezalah. Cumanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mentelaah banyak buku-buku Imam Ibn Taymiyah. Dan Imam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah seorang imam yang berpangkat mujtahid, tetapi seorang ulama kontroversi, kerana beliau mempunyai puluhan fatwa-fatwa yang kontroversi dan membelah ijma', melanggar ijma', melanggar keputusan 4 mazhab. Ini Imam Ibn Taymiyah. Jadi banyak fatwa-fatwa dia yang sebahagian fatwa-fatwanya keras, sebahagian fatwa-fatwa dia kontroversi, dan ratusan kali juga dalam penulisan Imam Ibn Taymiyah ini disebut dengan hukum bunuh, syirik, murtad. Banyak yang diulang begitu, kataan begitu. Maka rentak berfikir Imam Ibn Taymiyah yang kontroversi ini dihidupkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia nampak, kemudian dia tengok, dia berasa terpegun. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab suka dengan pendapat-pendapat Imam Ibn Taymiyah ini, dan akhirnya dia menghidupkan pendapat-pendapat ini, pendapat-pendapat yang ekstrim ni. Antara pendapat ekstrim Imam Ibn Taymiyah yang membelah ijma' ialah sesiapa yang menjaharkan usolli, semayang, maka dia akan diminta untuk bertaubat. Kalau dia tak mau bertaubat, yuqtal, dibunuh. Sesiapa yang menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan tidak ada niat untuk ziarah masjid, maka perjalanan musafir itu dikira sebagai perjalanan maksiat. Ekstrim lah. Selain daripada ekstrim, dia juga melanggar ijma' fatwa tu. Jadi melihat fatwa-fatwa yang keras ini, Syekh Muhammad Abdul Wahhab dia nampak, dia suka, dia bersetuju dengan fatwa macam tu. Maka dia hidupkan pemikiran Imam Ibn Taymiyah. Akhirnya dia bawa balik ke kampung beliau. Tentang sejarah ini juga saya dengar sendiri berjam-jam daripada mulut ulama mereka sendiri.
Syekh Abu Ishaq, Dr. Nawaf Salim, Dr. Uthman Al-Khamis, Dr. Muhammad Al-Arifi. Berjam-jam saya dengar perjalanan hidup ni Syekh Muhammad Abdul Wahab yang saya sebutkan tadi. Akhirnya bila Syekh Muhammad Abdul Wahab dia bawa balik pemikiran ini untuk disebarkan di kampung, ia ternyata ditentang oleh semua para ulama yang hidup pada zaman itu. Lama lawan, termasuk ayahnya sendiri, Syekh Abdul Wahab Qadhi ketika itu. Abang beliau mengarang 2 buah kitab mengkritik dan menolak fahaman baru yang dibawa oleh adiknya Muhammad bin Abdul Wahab, dan benda tu sampai hari ini terbuku di dalam buku kitab. Antaranya Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab, adik dia sendiri. Buku. Dan antaranya buku yang kedua yang abang dia sendiri karang. Nampak tuan-tuan? Abang kepada pengasas mazhab ni sendiri karang, nama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, abang dia karang Sawa'iq Ilahiyah, panahan petir daripada Allah, bahasa kiasan lah, Firraddi alal Wahhabiyah, untuk menolak fahaman Wahhabiyah, abang dia karang. Selain daripada 2 buah kitab ni, ada lagi 24 buah kitab lain yang dikarang oleh para ulama pada zaman itu dan zaman selepas itu untuk menolak fahaman Chongsang yang dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi tuan-tuan jangan rasa pelik kenapa sebahagian mufti-mufti di Malaysia, bukan sebahagian, semualah, melainkan satu saja, kesemuanya menolak aliran ni. Kenapa mereka menolak? Bukanlah ketiga-13 mufti Malaysia itu adalah ulama-ulama baru yang pertama kali menolak aliran ini, tetapi aliran ini telah pun ditolak sejak ia dilahirkan 200 tahun yang lalu. Pada zaman kemunculan dan pengembangan mazhab ini, sebanyak berpuluh-puluh buah kitab yang dikarang menolak fahaman ini. Anda faham kan? Bukan ulama kita baru tolak ni, daripada dia muncul. Dan hari ini siapa yang faham bahasa Arab, dia boleh tengok mufti-mufti besar dunia Islam di Syria, di Mesir, di Maghribi, di Tunis, di Pakistan, mufti-mufti Islam kesemuanya menolak fahaman ini. Fahaman yang muncul ni, yang salah dia. Tuan-tuan, jadi daripada situ dia berkembang. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, setelah ditolak oleh para ulama, ayah dia sendiri, abang dia sendiri, mufti-mufti ketika itu, antaranya mufti Syekh Zaini Dahlan tu, dia lewat sikit 1304. Syekh Muhammad Abdul Wahab 1206 kan. Antara mufti yang awal yang hidup pada zaman itu adalah mufti Muhammad bin Abdullah ibn Hamid. Dan dia pun karang kitab juga disebutkan tentang kebatilan mazhab Wahabi ini.